Bismillah. Siapakah yang perlu menjelaskan kepada manusia tentang agama? Sebenarnya semua wajib menjelaskan agama kepada manusia yang lain. Kita kena faham hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tapi ada orang kata sampaikan saja, bukan cerita. Sampaikan daripadaku, maksudnya Nabi kata hendaklah setiap kamu, ataupun Nabi kata hendak dibinanya Islam itu atas 5 perkara. Sampaikan, jangan kata apa-apa pun. Dibina ke atas Islam itu 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sampai tak sampai agama? Sampaikan kan? Sampaikan agama. Adakah itu bukan merupakan penjelasan? Orang faham tak baca? Apa maksud kalam dalam bahasa Arab? Ni nak cerita kalam. Kalam tu apa? Kalam. Cakap tu apa dalam bahasa Arab? Al-kalam. Kata Al-Ajrumiyah dalam matan Al-Ajrumiyah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, itu maksud kalam. Kalam itu adalah lafaz yang tercantum padanya al-mufid, dia memberi manfaat, memberi faedah bagi orang yang mendengar dia. Ada faedah. Contoh kalau kata aku apa? Tu belum cukup kalam lagi. Orang tak panggil kalam gitu. Nampak tak tuan-tuan dan sekalian? Itu adalah asal kalam. Aku ke apa? Itu orang tak panggil kalam. Kalam mesti dia murakkab, dia terhimpun padanya, ataupun dia murakkab, dia tercantum, yang mana hasil cantuman-cantuman tersebut ia membawa pengertian yang memberi faedah kepada kefahaman orang. Jadi bila saya sebut Islam itu dibina atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji bagi siapa yang mampu. Kalam ke bukan kalam? Kalam. Faham ke tak? Mesej sampai ke tak ianya rukun Islam? Tu maksud balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tauliah tu cerita ni. Kita masuk kod tu. Ramai orang duk jawab saya orang ni. Isu tauliah. Kita ada beberapa orang tokoh, subhanallah, mereka menjawab, tapi tak apalah, tunggu pula jawapan kita. Tuan-tuan, itu tugas setiap individu. Cuma satu benda kita kena fahami. Bahawasanya apabila kita sampaikan kepada orang apa yang kita tahu, bukan kena tunggu semua kita tahu. Siapa boleh tahu semua benda? Mustahil semua orang boleh tahu semua benda. Takat mana yang mampu dia tahu. Satu. Kemudian di sana ada perbezaan antara orang yang dia menyampaikan benda-benda yang jelas di dalam agama, dan di sana ada orang yang mereka mampu melakukan analisa riwayat, analisa syarah satu persatu, kekhilafan, perselisihan di kalangan para ulama, mengajar. Maksud mengajar tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak sampaikan ilmu kepada orang, kita nak memberi penjelasan kepada orang. Memang berbeza dengan orang individu perseorangan yang menyampaikan. Sudah semestinya yang mampu untuk mengeluarkan kenyataan, yang mampu untuk mengeluarkan fatwa adalah para ilmuwan. Ilmuwan ini terdiri daripada beberapa kategori. Ada ilmuwan yang dia merupakan muqallid saja, ikut je daripada orang yang sebelum dia kata. Satu. Ada ilmuwan yang mana dia ikut separuh-separuh. Apa maksud ikut separuh-separuh? Talfiq. Mana dia ambil yang ni, pendapat dia rasa pendapat ni kuat, dia ambil yang ni, ataupun dinamakan mereka ini sebagai muttabi'. Tapi beza talfiq dengan muttabi' lain. Begitu juga berbeza dengan tatabbu' rukhas, memilih kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh para ulama, hasil daripada ijtihad mereka. Mujtahid lain kategori kita. Kita ni pangkat muttabi', ikut berasaskan nas, ikut berasaskan dalil. Tuan-tuan, pada hari ini saya heran kadang-kadang
Orang cukup syok, orang cukup merasakan dirinya ilmiah. Kalau dia bercakap, kalau dia menjelaskan pasal agama, oh benda ni khilaf lah. Khilaf. Ada 18 pandangan. Pandangan pertama haram, kedua haram sikit, ketiga harus sikit, keempat makruh sikit. Tuan-tuan, itu bukan kebanggaan. Yang hebat yang digelar sebagai faqih zaman berzaman adalah orang yang mana dia menguasai pendapat-pendapat ini beserta penghujahan mereka, dalil-dalil yang mereka berikan, dan dia memahami wajhul istidlal, cara untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil yang disediakan oleh para ulama, dan dia memahami madarul khilaf, punca dan disebab-sebab berlakunya perselisihan. Itu baru faqih. Kalau takat hafal qaul, benda khilaf itu tak ada apa. Itu benda biasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu ada, sudah semestinya ada perbezaan. Dan sudah semestinya untuk menyampaikan agama kena ada orang yang berilmu tentang agama. Tapi pada hari ini, apabila orang yang tidak ada ilmu, kita tak sandarkan hanya kepada pelakon penyanyi, dah. Ustaz sendiri. Yang macam saya kata tadi, Jibril turun. Itu siapa dia tu? Ustaz mengajak Tok Syekh. Nak kira lagu mana? Bukan saja penyanyi, bukan saja pelakon, bukan saja ni. Masalahnya yang berlaku pada hari ini, ustaz sendiri tidak ada ilmu. Ustaz sendiri pangkat tinggi pula tu, Nabi tak baca Yasin sebab Nabi tak dan, sibuk malam Jumaat. Nabi banyak kerja. Ustaz takkan jawab soalan lagu tu. Kita ada video lah, ni orang rakam semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini masalah dia. Tu ustaz tu, hak tu tauliah besar. Yang tu tauliah dia dahsyat lah. Tauliah semua hidup. Tak ada masalah. Jadi kita tak boleh nak hukum, nak kata hanya penyanyi saja ni, sekiranya dia ada ilmu untuk berkata-kata, memang dia berasaskan ilmu, berasaskan nas, siapa pun manusia bercakap, kita kena terima kebenaran dia. Tetapi adakah kita kata jom kita pergi buat halaqah kat rumah dia? Tak payahlah. Halaqah tu pun pergi carilah ustaz ahli sunnah wal jamaah, yang mana yang selamat pegangannya, selamat akidahnya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam.